Assalamualaikum, salam sejahtera, salam lebaran. Lebaran Awani kembali menemui anda di Hari Raya Aidilfitri yang pertama ini bersama saya Zulfikri Yusof. Dan saya Hafidah Samad. Apa khabar Zul? Khabar baik, kenyang makan hari ini. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya, maaf batin. zahir batin. Begitu juga kami ucapkan kepada anda selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Hari Raya yang cukup dikenang tahun ini kerana kali kedua kita sambut dalam norma baharu, memerlukan pengorbanan kita untuk disiplin diri untuk mencegah COVID-19. Akan tetapi kemeriahan Aidilfitri kami bawakan. Kami menjadi jambatan kepada anda untuk menghubungkan silaturahim. Dan apabila kita cakap pasal silaturahim ni, kita mungkin terpisah secara geografinya dengan rakan-rakan, saudara mara di Kepulauan Borneo. Tetapi teknologi memudahkan kita. Mendekat kita, betul. Pada hari raya pertama ini. Dan di talian hari ini kita ada siapa? Kita ada Zul? Timbalan Ketua Menteri Sabah iaitu Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Datuk Seri. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wah, Nampak cantik. segar Datuk Seri hari ini memakai baju Melayu. Apa khabar Datuk Seri hari ini? Baik, Alhamdulillah. Bagaimana sambutan Hari Raya Aidilfitri? Sekarang ini berada di Kota Kinabalu. Ini adalah sebab saya ini punya keluarga yang besar. Jadi perkumpulan keluarga di Kota Kinabalu. Sudah 4-5 tahun berturut-turut lah. Datuk Seri, tahun ni kita tahu tak boleh rentas negeri kalau di Sabah itu, tidak boleh kunjung-mengunjung terlampau ramai. Akan tetapi kalau di Sabah dengan keluarga besar, macam mana Datuk Seri memastikan bahawa kemeriahan Aidilfitri itu tetap dirasa walaupun dalam suasana sederhana? Ya, sebagai manusia biasa kita harus menerima hakikat bahawa tahun ini adalah merupakan tahun yang kedua kita kena menjalankan ibadah puasa dan juga merayakan Aidilfitri dalam keadaan norma baru, iaitu di mana negara kita tidak kecuali diserang oleh COVID-19 dan sudah tentu walaupun kita kurang selesa, tetapi ini adalah merupakan satu realiti di mana kita perlu mengadjust diri kita dan keluarga kita untuk memastikan keselamatan dan kesihatan. Dan saya yakin walaupun Hari Raya ini dalam keadaan yang kita tidak begitu selesa, tetapi itu bukanlah halangan untuk kita terus menyambung tali silaturahim di antara satu dengan yang lain. Sebab hari ini kita hidup dalam dunia tanpa sempadan. Jadi pada saya walaupun ada kekangan-kekangan, ada SOP, ada halangan dan sebagainya, tetapi itu semua jangan kita jadikan alasan untuk tidak berinteraksi dengan sahabat-sahabat, kawan dan saudara mara. Datuk Seri, dalam pada kita bercerita kegembiraan Hari Raya, kita mungkin tidak dapat rentas daerah di kalau negeri Sabah itu. Tapi kalau di Sabah itu, episod duka akibat COVID-19 begitu berbekas. Saya kira ramai yang kehilangan ahli keluarga kerana COVID-19. Terutama ketika pandemik COVID-19 begitu memuncak di Sabah sekitar akhir tahun dan juga awal tahun tempoh hari. Tetapi kini, kes dapat dikawal. Walaupun tidak habis sepenuhnya, tetapi dapat dikawal. Jadi bagaimana Datuk Seri boleh mengatakan bahawa pengorbanan yang kita lakukan di Hari Raya ini adalah untuk hari esok yang lebih baik? Ada kesan dan juga ada kebaikan yang kita dah tuai sebenarnya. Kalau di negeri Sabah macam mana Datuk Seri? Ya, memang itulah sebetulnya mesej kita disampaikan kepada rakyat bahawa kita kena bersusah payah dalam masa yang singkat untuk memastikan kita akan dapat hidup seperti norma yang dulu pada masa-masa akan datang yang berpanjangan. Sebab COVID ini dia hidup, dia survive di mana-mana. Sebab itu kita ada COVID pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan mengikut berdoktor dan pakar-pakar bahawa kalau lagi kita biarkan COVID ini berluasa, pasal keempat ini lebih dahsyat daripada yang sudah-sudah. Dan saya berkesempatan berjumpa dengan kita punya peran lainnya di Sabah dan mereka menyatakan bahawa mereka sudah terlalu letih sebab 2 tahun tanpa henti berhadapan dengan keadaan seumpama ini. Jadi saya boleh bayangkan, mudah-mudahan Allah SWT jauhi daripada malapetaka yang dahsyat. Kalau serangan COVID ini melanda negeri Sabah dengan keadaan yang tidak terkawal, saya tidak tahu
frontliner mana lagi yang kita cari untuk membantu menyelesaikan isu-isu ataupun masalah-masalah yang berlaku di hadapan. Sebab itu walaupun keputusan kita ini tidak berapa digemari oleh masyarakat, tetapi kita kena ambil keputusan untuk kebaikan rakyat di negeri Sabah itu sendiri. Itu pengorbanannya Datuk Seri. Bagaimana pula dengan program vaksinasi di Sabah sendiri, perkembangan semasa yang sedang berjalan dan yang telah dijadualkan, dan juga sejauh mana respon dan juga pemahaman rakyat di negeri Sabah sendiri tentang pentingnya pengambilan vaksin ini? Ya, alhamdulillah di Sabah fasa pertama vaksin itu sebanyak 51,000 orang dan fasa kedua pun 100%. Hampir 100% telah tersempurna. Jadi ini bermakna bahawa penerimaan rakyat dan masyarakat di Sabah dengan agihan vaksin ini amat disambut baik dan ramai di kalangan penyaga-penyaga juga lain-lain komuniti bertanya bilakah mereka akan dapat vaksin ini, dan kita telah menjelaskan iaitu prioriti kepada mereka-mereka yang berumur 60 tahun ke atas dan juga yang berisiko tinggi. Jadi sebab itu rakyat di Sabah ini masih tertunggu-tunggu bila giliran mereka pula. Tetapi sambutan amat menggalakkan, amat baik. Datuk Seri, kalau dapat diceritakan, kalau di Sabah itu saya kira kalau industri pelancongan begitu teruk terjejas akibat COVID-19, peniaga PKS juga banyak yang gulung tikar dan juga ini adalah waktu sukar untuk kita semua. Gaji juga terpaksa dipotong dan masyarakat ramai yang merana akibat pandemik ini kan. Tak banyak. Jadi di hari raya ni kita selalu nak kegembiraan, kita nakkan harapan. Jadi bagaimana komitmen kerajaan negeri untuk memastikan bahawa masyarakat ini nasib mereka terbela, Datuk Seri? Ya, memang tidak dapat dinafikan. Di Sabah, sektor pelancongan sebetulnya 100% terjejas. Demikian juga dengan sektor-sektor lain, usahawan, kecil dan sederhana, penyaga-penyaga gerai, banyak hotel yang tutup, banyak pengusaha-pengusaha pelancongan. Memang orang kata banyak yang gulung tikar. Dan kerajaan negeri dalam masa 2 tahun ini telah menggunakan apa juga peruntukan yang ada untuk membantu mereka ini dengan memberi one-off. Dan pemberian ini sudah tentu tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Tetapi sekurang-kurangnya kerajaan negeri ada komitmen untuk melihat industri ini berkembang pada masa-masa akan datang. Ini tidak dapatlah kita elak sebab ini berlaku di seluruh negara, di seluruh dunia dan Sabah, Malaysia tidak terkecuali. Sebab itu kita selalu menasihati masyarakat kita supaya berhati-hati, supaya waspada. Sebab penyakit ini dia akan merebak pada bila-bila masa. Dan saya melihat serangan yang sama ini berlaku juga di Taiwan dan sebagainya. Tetapi masyarakat, komuniti di Taiwan, mereka begitu berdisiplin. Tetapi masyarakat kita di Malaysia ini, apabila kita buka satu sektor, pasar kah, pasar malam kah, mereka berlumba-lumba dan sudah melupa dengan SOP yang ada. Sebab itu, maka berlakulah cetusan-cetusan serangan COVID ini dengan berbagai-bagai orang kata dia punya kluster. Jadi rakyat Sabah ini, Malaysia ini khususnya perlu didisiplinkan sebab mereka takut ketinggalan tetapi mereka tidak takut diserang oleh COVID-19. Dan kita rasa disiplin itu perlu merentasi pelbagai lapisan masyarakat juga. Datuk Seri, saya nak santai sedikit 2-3 minit yang kita ada ni. Betul. Datuk Kami Seri, nak tanya pasal makanan. Makanan. Datuk Seri, kalau kita tahu Sabah ni etniknya pelbagai. Datuk Seri, kalau tidak salah saya daripada etnik Sungai, ada tak kalau hari raya ni makanan tradisi yang special ataupun istimewa di pagi raya? Betul. Kuih pelupis Datuk Seri atau kuih penjaram katanya kegemar ini macam juga di Semenanjung. Kalau hari raya ini kuih pelupis memang menjadi pilihan. Ada juga itu kalau di Sandakan dia ayam masak langkuas. Ada lagi buras. Ini memang menjadi hidangan di hari raya pertama dan kedua lah. Memang seronoklah makan. Di samping itu kita mesti ada rendang, mesti ada kari. Yang lain itu
memang produk-produk Sabah lah. Datuk Seri, masakan Datin Sri Zizi yang paling Datuk Seri suka di pagi raya? Dia biasa rendang tu. Okey. Oh, Datuk. Itu kegemaran Datuk Seri ke? Ya. Okey Datuk Seri, kita rasa kita dah dah sampai ke penghujung. Kita nak cakap rancangan. panjang lagi Datuk Cakap Seri. panjang dengan Datuk Seri, bukan senang nak dapat Datuk Seri yang busy selalu ni. Jadi Datuk Seri, apa ucapan Aidilfitri Datuk Seri dan pesanan untuk masyarakat bukan saja di negeri Sabah namun juga di Semenanjung untuk patuh SOP? Okey. Saya Bung Mokhtar Radin dan seluruh isi keluarga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat Malaysia dan khasnya rakyat Malaysia di Sabah. Dan ingat, dalam keadaan kita merayakan Aidilfitri ini, kita mesti berhati-hati, kita mesti berwaspada. Kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga keselamatan kita. Sebab ini adalah penting. Kita dalam keadaan Hari Raya ini, kita memang ingin berhibur, ingin senang hati. Sebab Hari Raya ini adalah anugerah bagi mereka-mereka yang telah berjaya dalam menjalankan ibadah puasa. Tetapi kita harus ingat juga bahawa negara kita sedang dilanda oleh musibah serangan virus COVID-19. Justru itu, di mana juga kita berada, harus berhati-hati, ikut SOP yang telah ditentukan oleh pemerintah dan kerajaan. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa bersama kami di 1 Syawal ini. Titipkan salam kami di Astro Awani buat rakan-rakan, saudara mara dan juga sahabat andai di negeri Sabah. Kepada InsyaAllah anda, kita berjumpa jumpa lagi Datuk Seri di masa yang terdekat. Okey, terima kasih. Selamat Hari Raya Datuk Seri. Selamat Hari Raya Datuk Seri. Maaf zahir dan batin. Sampaikan salam kepada keluarga dan juga warga di Kinabatangan. Okey, itu dia tadi Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, Timbalan Ketua Menteri Sabah. Tetapi kita nak ke Borneo lagi, kita ke Sarawak selepas ni. Tapi kita makanlah dulu tadi bila Datuk Seri sebut mengenai makanan. Pasal penjaram, kelupis semua tu. Dan rendang tok. Rendang tok ni kita kena rasa. Kita kata kita tanya dengan Datuk Seri Zizi. Nanti, tapi kita carilah dulu makanan dulu. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Jumpa lagi. Ya Zul, kita masih lagi dalam program Lebaran Awani. Tadi kita dah terbang ke Kota Kinabalu di Sabah. Kini kita nak terbang ke Bumi Kenyalang. Kita ada siapa, Fida? Kita bersama dengan Yang Berhormat Dr. Anwar Rapai, Menteri Muda Pendidikan dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Menteri Muda Kesihatan Awam dan Perumahan Sarawak, Penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sibu. Assalamualaikum Yang Berhormat Dr. Anwar, apa khabar? Selamat Hari Raya, Doktor. Apa khabar? Alhamdulillah, selamat Hari Raya. Terima kasih. Terima kasih juga kerana sudi bersiaran bersama saya, Hafidah Samad dan Zulfikri Yusof. Doktor, kalau dapat diceritakan, kawan-kawan kita orang kalau kat Sarawak kata orang Sarawak ni kalau beraya 7 hari 7 malam. Itu sebelum PKP ataupun sebelum COVID-19. Mungkin dapat diceritakan bagaimanakah sambutan Hari Raya Aidilfitri di Sarawak pada tahun ini dan juga ceritalah yang ke 7 hari 7 malam dan juga perbezaannya Hari Raya Aidilfitri disambut di negeri Sarawak. Sebenarnya sambutan Hari Raya di Sarawak, sebab isteri saya orang Semenanjung, jadi kadang-kadang saya beraya di Semenanjung. Tetapi dari pengalaman yang selama ini saya berhari raya di Sarawak, nampaknya ada suatu perbezaan yang besar di kalangan masyarakat Islam di Sarawak dan juga masyarakat Islam di Semenanjung. Pada hari pertama tu perbezaannya tidak begitu nampak. Tetapi selepas itu di Sarawak selalunya kita meraihkan 7 hari iaitu sepanjang 7 hari 7 malam kita berhari raya, di mana kebanyakannya kita berkunjung bukan saja ke rumah saudara tetapi ke rumah kawan-kawan juga. Kita lebih kepada kuih-muih di mana kita satu meja panjang tu penuh dengan kuih tu. Ni kalau kuih lapis tu kan. Kuih lapis Sarawak tu berbagai perisa tu Doktor. Terutamanya kuih lapis negeri Sarawak. Betul. Jadi itu perbezaannya. Tetapi dari segi makanan lain tu biasalah. Tetapi dari segi kuih-muihnya kita banyak menyediakan kuih ataupun kek tradisi negeri Sarawak.
Doktor, tapi itu yang mungkin kurangnya dalam setahun ini, dalam perayaan tahun ini dan juga pada tahun lepas kerana kita masih lagi melaksanakan PKP walaupun di Sarawak juga ada kawalan yang kita tidak dapat membenarkan kunjung-mengunjung itu dilakukan seperti biasa. Bagaimana masyarakat di negeri Sarawak hari raya pertama ni berhari raya dan terpaksa membataskan pergerakan tu, Doktor? Perbezaan yang paling ketara adalah tahun lepas. Apabila kita dikenakan PKP 1.0, di mana tidak ada kunjung-mengunjung walaupun di antara kaum keluarga. Saya berhari raya di Sarawak pada tahun lepas, memang kita confine ataupun tidak ada berkunjung langsung, hanya berada di rumah. Sebab pada masa itu kita masih berada di PKP 1.0. Jadi memang nampak perbezaan dari segi kunjung-mengunjung ni, sebab itu adalah merupakan tradisi yang begitu kuat yang begitu dilaksanakan oleh penduduk Sarawak semasa hari raya ini. Kalau tidak ada kunjung-mengunjung semasa hari raya ini, seolah-olah tidak ada hari raya untuk masyarakat di Sarawak. Walau bagaimanapun disebabkan keadaan pandemik ini, kita terpaksa akur mengenai keputusan. Doktor, bagaimana dengan program vaksinasi di Sarawak? Okey, jadi itu adalah inisiatif kerajaan negeri untuk membendung penularan pandemik ini, Doktor. Bagaimana respon masyarakat tempatan dan juga kesedaran mereka tentang kepentingan pengambilan vaksinasi ini? Okey, alhamdulillah kalau kita melihat data yang dikeluarkan oleh MySejahtera, Sarawak setakat ini lebih daripada 54% daripada penduduk yang sepatutnya mendaftar ataupun layak untuk mendapat vaccination ini telah pun mendaftar. Walaupun target kita adalah 2.2 juta dan setakat ini kita telah berjaya mendaftar 1.2 juta. Dan ketika ini adalah merupakan fasa yang kedua di mana golongan warga emas dan yang berisiko tinggi telah mula diberi imunisasi ini. Dan esok pun ada juga berada di 1,800 lebih untuk second dose. Jadi alhamdulillah dari segi penerimaan, walaupun belum lagi 70% target kita, 70-80%, tetapi kemungkinan selepas ini makin ramailah yang akan mendaftar. Isu di Sarawak ialah ada yang tidak dapat mendaftar menggunakan MySejahtera secara online. Jadi kita terpaksa upload daripada manual kepada MySejahtera. Ini masih dalam proses. Jadi setakat ini yang telah didaftarkan dalam MySejahtera adalah 53%, iaitu 1.2 juta penduduk Sarawak. Maka kita perlu 1 juta lagi, lebih 1 juta lagi untuk mendaftar supaya mereka dapat diberi vaksin ini. Doktor sering turun padang untuk melihat perkembangan vaksinasi ini dan juga doktor juga aktif memberi maklumat terkini berkaitan pemberian vaksinasi ini di Facebook, Doktor. Adakah cara itu efektif dan adakah ia akan berpanjangan? Sebenarnya penerangan ini amat penting untuk masyarakat kita. Ada beberapa sebab lah, tapi sebab utama yang hendak saya sampaikan maklumat ini kepada masyarakat, sebab sebagaimana yang kita ketahui, penerimaan maklumat kepada masyarakat pada zaman ini adalah terlalu banyak. Ada yang betul, ada yang tidak betul. Jadi sebab itulah kita juga terpaksa menyampaikan maklumat ini kepada masyarakat. Kalau tidak, masyarakat akan hanya menerima maklumat daripada satu pihak mengenai ketidakkeberkesanan vaksin ini. Sebab itu saya mengambil inisiatif untuk memastikan bahawa masyarakat menerima maklumat yang betul, yang baik tentang vaksin ini. Ini tidak dilakukan sebab untuk menangani masalah begitu banyaknya maklumat-maklumat yang mungkin betul dan tidak betul diterima oleh masyarakat dan masyarakat mungkin confused dan akhirnya membuat keputusan tidak mahu divaksinkan. Sebab itu saya setiap sekali dalam live on FB saya menekankan betapa pentingnya vaksin ini. Ini adalah satu-satunya senjata terakhir kita untuk melawan pandemik ini. Lain SOP itu hanya untuk kita sementara. Tetapi vaksin ini hanyalah satu-satunya langkah terakhir untuk kita dapat melawan pandemik ini. Doktor, kalau dapat saya ajukan soalan juga kerana kalau kita lihat kes statistik pertambahan kes COVID-19 di negeri Sarawak agak menggusarkan kalau selalunya berada di tangga kedua selepas negeri Selangor dalam tempoh beberapa minggu ini. Dengan aktiviti ziarah kunjung-mengunjung
adakah itu juga menimbulkan kegusaran di peringkat pembuat dasar di Sarawak? Dan juga bagaimana kita melihat bahawa Sarawak ada SOP yang tersendiri dan juga ada cara tersendiri untuk membenteras COVID-19. Cukup berjaya satu ketika dahulu. Bagaimana kita dapat pergi ke amalan dan juga kebersamaan rakyat untuk sama-sama menghapuskan COVID-19 di peringkat negeri Sarawak? Apa masalahnya sekarang, Doktor? Sebenarnya mengikut pandangan masyarakat luar sekarang ni, pandemik ini telah lebih daripada 1 tahun. Betul. Ramai daripada masyarakat kita telah exhausted. Bukan saja masyarakat, pihak berwajib pun mula exhausted tentang isu ini. Jadi kita tidak boleh memaksa masyarakat kita untuk mematuhi SOP yang begitu ketat dan berubah-ubah. Jadi sebab itu penerimaan SOP ini amat penting untuk memastikan rakyat dapat mengikut apakah sebenarnya SOP yang telah kita laksanakan. Jadi saya juga mengambil perhatian di sini bahawa jika kita tidak dapat menangani isu patuh kepada SOP ini, adalah tidak mungkin kita dapat menurunkan jumlah kes kita, terutamanya bukan saja di Selangor dan juga di Sarawak, tetapi di seluruh negara. Kalau kita perhatikan kes mulai bertambah dan misalnya di Sibu, saya amat mempunyai harapan yang tinggi di minggu ke-13 apabila kita mulai melihat kes itu menurun. Tetapi selepas itu kes mulai meningkat semula dan ini disebabkan oleh mungkin masyarakat kita telah mulai berleka sikit mengenai pentingnya SOP ini. Jadi SOP di negeri Sarawak walaupun ada berbeza sikit, bukannya berbeza dari segi detail tetapi dari pendekatannya. Sebab kita ada sebuah negeri yang besar dan kita mempunyai menjalankan SOP ini mengikut lokasi yang di mana kes-kes itu bertambah. Jadi sebab itu kita tidak dapat lockdown ataupun PKP di seluruh negeri Sarawak dan kita melihat bahawa approach ini mungkin dapat memendung sesuatu kuasaan tersebut daripada kesnya meningkat. Jadi sebab itulah ada sedikit perbezaan apa yang pendekatan yang kita ambil di Sarawak dengan jika dibandingkan di tempat-tempat lain. Doktor bercakap tentang exhaustion dan juga fatigue, kan doktor? Dan fatigue dan juga exhaustion ini bukan saja dalam kalangan masyarakat. Seperti kata doktor tadi, SOP berubah-ubah mengikut masa. Bagaimana pula dengan the frontliners di negeri Sarawak, doktor? Apa cabaran paling utama yang mereka hadapi dengan kenaikan kes di negeri itu? Okey, sebelum saya menjawab soalan mengenai frontliner, saya ingin nak menekankan di sini, kalau kita melihat SOP ini berubah bukan maksudnya kita punya dasar flip-flop, bukan. Ya. Sebenarnya itu suatu real time, kita hendak melihat keadaan sebenarnya. Mungkin kita terpaksa mengubah sedikit SOP melihat keadaan kes bertambah dan menurun supaya dapat rakyat lebih melibatkan diri dalam ekonomi. Jadi kita tidak boleh menganggap ini sebagai suatu keputusan pihak berwajib bahawa tidak mempunyai suatu prinsip, tetapi kita terpaksa melihat keadaan sepanjang mengikut semasa, the real time situation, baru kita dapat melihat bagaimana SOP itu dapat dilaksanakan. Okey, mengenai perkhidmatan kesihatan di Sarawak, kita mengetahui keadaan di Sarawak begitu besar, dia sebesar Semenanjung ditolak perlis begitu besar. Jadi keadaannya ialah kemungkinan kita tidak dapat jika berlakunya wabak, maka perlunya suatu pasukan kesihatan dipertingkatkan. Bukan saja jumlah kaki tangan tetapi juga dari segi asetnya perlu ditambahkan. Misalnya semalam kita telah mendirikan sebuah hospital medan di Katip, iaitu kira-kira dalam perjalanan 1 jam lebih daripada Sibu, di mana kes di kawasan tersebut meningkat. Saya rasa ini suatu cabaran yang paling besar di negeri Sarawak, iaitu perkhidmatan kesihatan bukan sahaja dia tidak mencukupi tetapi disebabkan keadaan geografi negeri yang begitu besar yang harus kita beri perhatian. Sebab itu apabila kes meningkat di negeri Sarawak, keutamaan yang kita hendak pastikan supaya frontliner kita ini tidak exhausted, frontliner kita ini tidak burn out, supaya mereka ini dapat meneruskan perkhidmatan mereka.
Doktor, itu juga perjuangan kita bersama pada ketika ini. Saya rasa tabik kepada frontliners yang kita bercukus lumus. Tapi doktor, ini hari raya, mungkin doktor juga rindu untuk berhari raya di Kuala Lumpur. Benar. Kalau dapat kongsikanlah sikit, apa yang rindunya berhari raya di Semenanjung berbanding dengan Sarawak, dan juga nanti mungkin doktor boleh titipkan ucap selamat Hari Raya Aidilfitri dan juga ucapan Hari Raya doktor. Saya terima kasih kepada Asrul Awani kerana memberi kesempatan kepada saya untuk memberi ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Kita telah mengalami suasana Aidilfitri yang amat berbeza 2 tahun ini. Jadi saya rasa kemungkinan kita berdoalah supaya Hari Raya Aidilfitri pada tahun depan kita akan dapat mengeraikannya seperti biasa pada tahun-tahun yang lepas, dan insya-Allah saya amat memiliki harapan yang tinggi kalau kita dapat menjalankan program vaksin kita dengan sempurna, dengan cepat, dengan ramai yang terlibat. InsyaAllah kita akan dapat meraihkan Hari Raya Aidilfitri seperti tahun lepas. Oleh sebab itu saya ingin hendak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh masyarakat Islam di negara. Khususnya pada tahun ini saya ingin hendak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada frontliner kita. Memang frontliner kita tidak akan dapat berhari raya, bukan saja mungkin tidak dapat balik rumah pun, mereka bukan saja tidak dapat balik kampung, tapi mungkin tidak dapat balik rumah pada hari raya pertama disebab mereka terpaksa berkorban untuk menjalankan tugas di hospital, di sekatan jalan raya dan juga di mana-mana tempat frontliner kita terlibat. Jadi saya amat menyanjung tinggi pengorbanan mereka dan saya khususkan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada mereka. Terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan kami dalam Lebaran Awani pada hari ini. Saya pasti doktor juga rindukan nasi lemak di Kuala Lumpur, tapi nanti kalau perjalanan merentas negeri sudah dibenarkan, harap semuanya dipermudahkan. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami dalam Lebaran Awani. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri dari kru Lebaran Awani dan juga warga Esrawani. Terima kasih yang berhormat Dr. Anwar. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Maaf zahir batin. Itu dia. Saya rasa perkongsian yang cukup menarik sekali dari rakan-rakan lagi saudara mara kita di Sibu, khususnya di Sibu, Miri dan semua di Sarawak. Dan juga kesedaran tentang betapa pentingnya vaksinasi ini untuk menjamin kesejahteraan dan juga kesihatan rakyat Malaysia. Kan? Okey, betul. Itu saja untuk kali ini. Kita akan bersama dengan rakan-rakan kita pula dari WTC. Seperti biasa kita ni walaupun di Kuala Lumpur tapi terpisah juga dengan lokasi yang berbeza dan sebagainya. Tetapi mereka tetap dekat di hati, Zulkifli. Kita bersama dengan mereka selepas ini kami berhenti dahulu, rehat dahulu. Kita jumpa lagi.